Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berdirinya saya di sini untuk mengulas sebuah buku yang dipilih oleh saya. Dunia semakin maju dan kegiatan jenayah juga semakin meningkat. Seiring dengan kecanggihan teknologi, para penjenayah kini mula mencipta pelbagai peralatan untuk memudahkan mereka melakukan jenayah. Siri Gen Teruja Sains yang bertajuk Cecair Gaib ini merupakan siri novel yang berunsurkan penyiasatan yang sangat sesuai dibaca kerana jalan ceritanya yang sangat menarik. Novel Cecair Gaib ini dihasilkan oleh Kumara Velu dan Zaihanim Zainal Abidin. Novel ini bermula apabila tiga seorang sahabat, baik yang bernama Yusof, Meng dan Ganesh, yang pulang agak lewat untuk membincangkan tentang perlawanan bola sepak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Mereka juga terkenalkan kekalahan mereka kepada pasukan Taman Selasih 3 bulan lalu. Pada suatu hari, Yusof, Meng dan Ganesh terserempak dengan Hamid, Song dan Anat. Hamid, Song dan Anat menyindir Yusof dan rakan-rakannya dan menyatakan bahawa Yusof dan rakan-rakannya tidak akan bermain pada perlawanan bola sepak. Hamid yang panas baran itu pun mula melompat turun basikal lalu menendang basikal Yusof hingga terjatuh. Namun begitu, pergaduhan mereka dileraikan oleh seorang lelaki yang lalu di situ dan terus menghalau Hamid dan rakan-rakannya. Lelaki itu menyatakan bahawa untuk memberitahunya sekiranya Hamid mengganggu Yusof dan rakan-rakannya. Lelaki pun berlalu pergi. Yusof dan rakan-rakannya tertanya-tanya dengan kemunculan lelaki misteri itu. Sewaktu dalam perjalanan pulang, Yusof berhenti di pasaraya MLV untuk membeli pengilat kasut manakala Wan pula mahu membeli sebatang peng. Sewaktu mereka berada di bahagian alat tulis, mereka terlihat seorang lelaki misteri yang berambut putih dan kelihatan memegang sesuatu sambil berdiri di sisi. Apabila berpaling, rupa-rupanya lelaki tersebut memegang seekor kucing bagaikan anak kecil. Lelaki itu memasukkan tangan ke dalam poket bajunya lalu mengeluarkan botol yang sangat kecil lalu menitiskan cecair botol ke arah kucing itu. Malangnya, kucing itu melarikan diri. Perbuatan lelaki itu agak mencurigakan Yusof dan rakan-rakannya. Tiba-tiba, lelaki itu bertanyakan tentang betapa manjanya kucing yang bernama Junior itu kepada Yusof dan rakan-rakannya. Pada masa yang sama, Junior telah hilang. Tindakan Yusof mencari kucing tersebut menarik perhatian pemilik kedai tersebut, Puan Nirmala. Dan Yusof menceritakan kehilangan kucing tersebut. Puan Nirmala menyangkal pernyataan Yusof dan rakan-rakannya dan menyatakan bahawa tidak ada kucing di situ lalu menyuruh mereka untuk pulang. Hamid dan rakan-rakannya terus mengganggu dan mengukut Yusof, Meng dan Ganesh. Barang-barang dan peralatan untuk persediaan mereka menghadapi perlawanan bola sepak seperti jersey dan kasut telah dicuri. Walaupun begitu, Yusof tidak mempunyai bukti bahawa sama ada Hamid dan rakan-rakannya yang mencuri peralatan sukan tersebut. Wang memberi cadangan agar membatalkan perlawanan bola sepak tersebut. Namun, Yusof mempunyai idea untuk meminjam bola, jersey dan kasut daripada 4 orang pemain simpanan. Usaha tangga kejayaan itu dapat digambarkan melalui kesungguhan Yusof dan rakan-rakannya apabila mereka memenangi perlawanan tersebut. Suatu hari, Yusof dan rakan-rakannya terserempak dengan Hamid yang berkelisahan mencari basikannya yang hilang. Yusof juga menceritakan bahawa mereka juga kehilangan peralatan sukan dan situasi ini menimbulkan tanda tanya. Mereka membuat kesimpulan bahawa orang yang mencuri basikal Hamid dan peralatan sukan Yusof dan rakan-rakannya adalah orang yang sama. Mereka bersepakat untuk mencari basikal dan peralatan sukan yang hilang itu. Kebetulannya, mereka telah nampak lelaki misteri yang telah mereka jumpai semalam. Mereka mengikori lelaki tersebut sehingga ke sebuah rumah dan menemui seorang lelaki yang kelihatan seperti doktor. Kedua-duanya agak mencurigakan. Yusof dan rakan-rakannya berubah fikiran untuk bercadang untuk kembali semula ke rumah tersebut dan sanggup menghadapi risiko. Yusof dan rakan-rakannya telah terdengar perbualan di antara seorang budak lelaki dan doktor tersebut. Yusof dan rakan-rakannya memasuki rumah tersebut dan kedalaman rumah itu agak kosong dan hanya mempunyai 2 buah kerusi plastik kosong dan besen. Tiba-tiba, Ganesh dan Wang telah diseret oleh seorang
seorang untuk menaiki tangga ke tingkat atas. Yusuf juga ditolak dengan kasar ke dalam sebuah bilik yang sangat gelap. Rupa-rupanya bilik itu ialah makmal sains. Bilik itu mengandungi banyak tiup uji kaji dan kelalang. Kelalang itu berisi cecair yang tidak diketahui jenisnya dan mempunyai cecair berwarna merah dan biru. Doktor tersebut telah mengeluarkan cecair tersebut yang merupakan rekaan terbaharunya, iaitu Isvito Plus. Cecair merah ini boleh menyebabkan tubuh hilang, manakala cecair biru akan menyebabkan tubuh muncul semula. Tujuan doktor itu mencipta cecair ajaib tersebut adalah untuk menjadi kaya, dan cecair tersebut akan dijual kepada perompak bank, pencuri dan penjenayah. Disebabkan Yusuf dan rakan-rakannya telah mengetahui rahsia doktor tersebut, dia mahu menghapuskan Yusuf dan rakan-rakannya. Walau bagaimanapun, nasib menyelebahi Yusuf dan rakan-rakannya. Pihak polis tiba di tempat kejadian dan Yusuf telah mengambil cecair tersebut lalu mencampurkannya. Doktor itu teriak bahawa cecair itu akan gagal sekiranya bercampur. Yusuf dan rakan-rakannya juga bergegas untuk menyelamatkan seorang budak lelaki yang dicolek oleh doktor tersebut. Doktor tersebut telah ditangkap dan pihak polis mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yusuf dan rakan-rakannya kerana berjaya membebaskan seorang lelaki dan menumpaskan rancangan jahat doktor tersebut. Sekian, terima kasih.